selamat malam, selamat beristirahat kepada yang menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang masih lagi setia bersama. Minta maaf lah kerana bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih kepada Claire Sharon, Hamidun Mat Ibrahim. Aku dah tak tengok live kau dah. Habis yang kau dekat dalam page ni kenapa? Lawak betul. Tak tengok live. Muhammad Fauzi, terima kasih. Terima kasih kepada yang berpesan kepada saya malam ini. Terima kasih kerana bersama sanggup menunggu sehingga pukul 11. Walaupun pukul 11 tapi kita tetap bersama dengan saya, insya-Allah, di dalam saya punya live pada malam ini. Bismillah. Dan ya, ada yang kata ke saya untuk live di 2-3 tempat lambat, ngantuk ni. Minta maaf, saya terpaksa bagi laluan dengan Perak untuk live. Sepatutnya live dia pukul 10 tapi dia orang sampai 10.30, jadi saya pun terpaksa lah nak kena tunggu juga. Salam informasi, terima kasih. Tak berapa nak badan tak berapa nak sedap 2-3 hari ni, jadi malam ni kita gagah jugalah, terpaksa jugalah. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi sebab kita makan ubat sikit tadi, lepas makan ubat tu dapatlah kita bersama-sama menikmati Tuadah. Terima kasih Melaka Clear. Salam daripada JB. Alright, terima kasih kepada yang menonton kita. Teruskan share, insya-Allah. Walaupun kita lewat sikit malam ini, malam esok saya akan cuba juga untuk nak pergi live 10.30 malam, insya-Allah. Kita terus share live kita malam ini dan kita akan menyentuh beberapa perkara, terutama apabila melibatkan hari ini ada yang dikatakan sebagai pengkhianat datang berjumpa dengan presiden beliau di rumah, sedangkan pengkhianat inilah dahulu yang pergi memukul Rafizi sehingga mendatangkan kecederaan kepada beliau sewaktu di Sabah pada masa itu. Adakah presiden tidak tahu tentang perkara ini ataupun sebenarnya apa? Jadi kita akan kupas benda itu perkara malam ini juga. Kemudian berkenaan dengan kartel-kartel di Sarawak ni, bagaimana polis report terhadap saya jadi ke tidak sebagainya kan. InsyaAllah kita akan menyentuh sedikit mengenai bab tersebut. Selepas itu kita akan melihat betul ke ada PRU mengejut yang akan berlaku pada masa yang terdekat ini. Dikatakan kecoh hari ini, heboh bahawa PRU akan berlaku serentak dengan PRN Negeri Sarawak. Jangkaannya bila? Ada tak kemungkinan itu berlaku? Ini berdasarkan kepada blog-blog UMNO yang mengatakan sedemikian. So adakah kemungkinan perkara tersebut berlaku atau tidak, atau bagaimana? Dan dalam situasi yang ada sekarang ini, apa yang penting, adakah kita mampu untuk nak menghadapi situasi, menghadapi pilihan raya kalau sekiranya pilihan raya itu berlaku. Bagaimana pula dengan dinner yang dikatakan akan berlaku, dinner yang nak dibuat oleh saya, adakah benda itu jadi ke tak jadi? Kemudian last sekali kita akan bercakap tentang isu yang hangat, iaitu taklah sangat iaitu tentang Sabah yang sekarang ini berlaku pembahagian kerusi. Bagaimana pula dengan kerusi kita, adakah mampu ke kita bersaing atau tidak? Bagaimana pula dengan Amanah? Bagaimana pula dengan IP Pakatan Harapan, Warisan dan sebagainya? Mampu tak kita melawan? Sebelum itu, kita tengok, terima kasih keadilan kita balik ni. Mark saya, lawan tetap lawan. Sekarang ini kita jual merchandise. Okey, kenapa pula nak jual merchandise? Itu je cara. Kalau takkanlah hari-hari saya nak minta duit kan, tak sedap lah kita macam tu. Jadi apa yang kita buat, insya-Allah kita jual merchandise ni, tolong bantu. Dan inilah dana untuk kita nak bergerak, dana untuk kita nak membantu calon-calon kita, dana untuk kita nak menggerakkan bina negara kita, insya-Allah. Jadi kalau kita tengok keadilan dan juga lawan tetap lawan. Yang ini kita ada di dalam page saya punya website saya, binanegara.org. binanegara.org. Dekat situ ada produk-produk ni, dan saya punya sale saya buat sehingga 31 hari bulan Ogos. Lepas tu dia akan kembali kepada harga biasa. Okey, kita kembali kepada cerita kita, insya-Allah. Pengkhianat yang datang pada hari ini menghadap presiden parti kita, datang dan dengarnya meminta sana, meminta sini, meminta jawatan sana, meminta jawatan sini. Saya dengar lah, ini dengar betul atau tidak. Yang ni pengkhianat ni kena dah datang dengan dia punya kenyataan. Kononnya dia dikatakan betul ke tidak? Ini saya tanya pada beliau sendirilah. Adakah betul bahawa dia meminta penyelaras pula kepada presiden kan? Penyelaras kawasan. Di dalam keadaan sekarang ini, adakah itu berlaku? Jadi kalau kita faham perangai-perangai si kartel ni, perangai-perangai kartel dan juga XX kartel 2.0, 3.0, whatever zero ni, perangai dia orang, dia ada satu perangai jenis muka tak malu.
kan, mereka sanggup menjilat balik ludah mereka, mereka sanggup menjilat balik makian mereka, padahal inilah orang-orang yang dulu memaki presiden, inilah orang-orang yang dulu menjilat Azmin, memaki presiden, inilah dia orang-orang ni, tapi datang balik sanggup. Ini muka, ya Allah, hai, saya nak berjumpa dengan presiden pun agak segan, kan? Saya walaupun dah lama dah ada kat sini, tapi nak jumpa presiden tu pun ada sifat segan saya tu. Walaupun orang kata layak lagi saya nak berjumpa dengan presiden, walaupun tak, yalah kalau nak bersebut pasal layak lagi lah saya berjumpa dengan presiden berbanding dengan dia orang. Tapi segan saya ni, kita nak jumpa presiden. Mereka dengan muka tak segan silu datang tak apa juga, nak bertanya khabar ke apa. Dengar cerita nak meminta jawatan pula tu. Wah, hebat sekarang ni kartel. Dan kartel ini kita kata, dan mereka-mereka ni lah, inilah yang berjumpa dengan presiden kita ni. Dia inilah sebenarnya yang memukul Rafizi sewaktu di Sabah dahulu, sewaktu pemilihan parti. Nama dia Daeng, nama dia. Siapa tak tahu? Daeng ni lah yang memukul Rafizi sewaktu pemilihan parti suatu masa dahulu, tahun 2018 dahulu. Jangan kita tahu, inilah muka-muka dia. Tiba-tiba sekarang ini datang menjilat presiden, sebelum ini datang menjilat Azmin, memaki presiden, sekarang ini datang dia pula nak menjilat presiden. Untuk tujuan apa? Itu dia sendiri boleh jawab. Tapi laporan yang saya dapat dengarnya nak minta jawatan. Kita tak tahulah. Tapi bagi saya macam ni, ada je, saya nak redakan rakan-rakan di dalam internet, di dalam WhatsApp group, di dalam tempat sebagainya. Saya nak bagi tahu macam ni. Okey. Pertama, presiden kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bukan tidak tahu peristiwa yang berlaku. Bukannya dia tidak tahu peristiwa yang berlaku, bukannya dia tak tahu apa yang berlaku, bukannya dia tak tahu apa yang pernah berlaku. Beliau aware, beliau tahu, dan saya pasti beliau sangat tahu. Tetapi dia mempunyai satu jiwa sebagai seorang yang kalau tetamu datang, kita kena layan. Ini merupakan sikap dan sifat seorang manusia yang baik. Ini saya minta maaf, saya kadang-kadang pun saya tak ada sifat ini. Dan ini merupakan sifat dan sikap seorang mukmin. Yang tu saya kena give due respect kepada presiden kita. Dan orang datang, dia layan sebagaimana orang datang, kan? Tetapi kita kena ingat, orang datang, dia layan bukan bermakna dia itu lemah. Sebenarnya dalam situasi yang ada sekarang ini, kita nampak jelas bahawa si kartel ini sudah mula mencari tapak baru kerana mereka tidak yakin dengan kepimpinan Azmin Ali. Ini maklumat yang saya dapat daripada dalam. Sekarang ini ada di antara kartel-kartel dan bekas-bekas kartel Sarawak sekarang ini tidak berkeyakinan dengan kepimpinan Azmin Ali yang menjanjikan bulan dan bintang semasa nak keluar parti dahulu. Malam ini saya dedahkan. Azmin Ali dan Zuraidah Kamarudin menjanjikan bulan dan bintang sewaktu nak keluar parti dahulu. Masa nak keluar parti, dia menjanjikan bulan dan bintang. Dia kata kita akan ada parti sendiri, kita akan bernaung, kita akan berpaksi, kita akan menentang orang ini, kita akan berjaya menguasainya, kita akan jadi menteri, saya akan jadi Perdana Menteri, kata Azmin Ali. Dia akan menjadi Perdana Menteri. Pada masa itu dia janjikan orang ini. Satu benda yang Azmin Ali ni ada adalah dia ada satu mulut yang sangat manis. Kalau dia bercerita kepada anda, dia punya angkat tu, anda boleh naik sampai langit ketujuh. Itu Azmin Ali ni. Kalau dia bercerita pada anda ni memang seorang yang sangat penting lah, tersangat penting. Itu kita kena give dia due credit. Dan samalah orang-orang macam Daeng, macam yang kartel-kartel yang masih tinggal di dalam parti ni dijanjikan bulan dan bintang. Janjinya kalau sekiranya mereka bersama dengan parti keluar daripada parti, mereka akan mendapat pelbagai janji-janji manis. Namun begitu akhirnya, apabila mereka kartel-kartel ini sudah keluar dan mendapat jawatan masing-masing, ramai di antara kartel-kartel yang masih ada dalam parti ini berada dalam keadaan termanggu-manggu. Mereka tak tahu hala tuju sebenarnya. Malah ada kartel di Sarawak sehingga hari ini dikatakan telah join PSB. Parti lain yang sekarang ini baru Bian ada di dalam dia. Kerana apa? Janjinya untuk nak menyertai parti baru Azmi ni tak kesampaian. Parti itu pun tak kelihatan. Yes, parti itu sudah ada. Tetapi nampaknya macam tidak mampu parti itu untuk nak bersaing dengan parti yang ada sekarang ini. Tidak nampak usaha untuk nak menonjolkan parti itu, sedangkan pilihan raya dikatakan semakin dekat. Kartel-kartel di Sarawak ini akhirnya mereka tidak ada pilihan. Orang-orang semisal Tien Chua, orang-orang semisal orang kata kartel-kartel lelaki dan wanita yang ada di dalam parti sekarang ini, terutama yang bukan Melayu, mereka tahu mereka tidak boleh pergi ke mana-mana. Mereka tahu mereka tidak boleh pergi keluar daripada Parti Keadilan Rakyat kerana the only party di Malaysia yang benar-benar mati racial. Okey, kita tolak tepi DAP dengan Amanah lah. DAP lah. Amanah ni orang tengok sebagai parti Melayu juga sebenarnya. Kita tolak tepi dua parti ni lah. Walaupun Amanah tak pernah claim dia parti Melayu. Ialah Parti Keadilan Rakyat.
gerakan daerah cita lah. Jadi kalau kita tengok daripada situ, macam contohnya orang semisal Tian Chua, orang semisal Siva Rasa for example, dan juga orang lain, pimpinan-pimpinan lain yang berbangsa-bangsa lain, mereka nak ke mana selepas ini, bangsa lain ni? Dan sebab apa? Parti Azmin, Parti Zuraidah, Parti Muhyiddin, Parti Mahathir, parti-parti UMNO, mereka ni adalah parti Melayu Islam. Dia tahu hala tuju perjuangan politik mereka akan berakhir sekiranya mereka keluar. Itu pada pandangan awal. Namun begitu, saya dah utarakan benda ini banyak kali. Sekarang ini, gagasan kartel adalah untuk memastikan mereka berjaya mengambil alih Barisan Nasional. Kerana apa? Untuk mengambil alih Barisan Nasional, mereka kena mengambil alih UMNO terlebih dahulu. Dan daripada situ, barulah jalan mereka untuk nak memenangi Malaysia buat kesekian kalinya itu akan berjaya sekiranya mereka menguasai parti-parti ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nyatakan bahawa penting untuk kita nak menyedari hakikat. Penting untuk kita nak menyedari hakikat bahawa kartel yang tinggal di dalam parti kita ini bukan berada di dalam parti kita ini untuk menyelamatkan parti. Mereka berada di dalam parti kita ini, be it di Semenanjung, be it di Sarawak, be it di Sabah, mereka berada di dalam parti kita ini kerana mereka standby kepada perkara yang ketiga. Saya tak sebut perkara ketiga hari itu. Perkara pertama adalah mereka buat parti mereka sendiri, mereka jalan sendiri, mereka lawan sendiri. Dalam keadaan itu, susah mereka untuk nak menang sebenarnya disebabkan parti mereka parti baru dan dia kena bertanding dengan semisal Parti Keadilan Rakyat, DAP, UMNO, Barisan Nasional, dia susah. Yang kedua, mereka kena kena memenangi, kena tawan UMNO. Dia kena tawan UMNO. Saya dah cerita ni panjang lebar, tengok video-video saya sebelum ni. Mereka kena tawan UMNO. Macam mana cara mereka menawan UMNO? Iaitu menyumbat pimpinan-pimpinan senior ke dalam penjara. Sekarang ini kalau kita tengok Mahathir Khalid sudah ada kes 20% dia katakan disebut dia minta komisen. Itu dah kira rasuah dah tu. Nanti tidak akan ada pertuduhan dia. Kemudian kalau kita tengok Azmin Ali pula. Kalau kita tengok Zahid Hamidi, kalau kita tengok Najib, kalau kita tengok Isa Samad, mereka-mereka ini berada dalam keadaan terumbang-ambing, termasuk Ahmad Maslan dituduh dengan pelbagai pertuduhan dan mereka ini akan berada di dalam penjara nanti. The moment mereka berada di dalam penjara, maka mudah untuk Hishamuddin to take over parti UMNO dan juga mudah untuk take over Barisan Nasional di mana kartel ini akan bernaung di bawah Barisan Nasional. Itu plan mereka yang kedua. Nah, kalau dua ini tidak berjaya, mereka ada plan ketiga. Yang ni saya lupa mention hari itu. Plan ketiga adalah untuk mereka mengambil alih Parti Keadilan Rakyat. Mereka kena mengambil alih semula Parti Keadilan Rakyat. Jadi mereka bersedia dengan NGO mereka. Siapakah NGO mereka? NGO mereka tidak lain tidak bukan, iaitu kalau kita tengok di dalam pemuda dia ada pemuda negara, di dalam wanita dia ada wanita muda, di dalam bangsa Cina mereka ada Dayak, di dalam satu lagi NGO baru berbangsa India nanti tidak lama lagi akan keluar. Tengok daripada Parti Keadilan Rakyat, tidak lama lagi NGO berbahasa India akan keluar. Dan juga daripada kalau kita tengok wanita dia ada NOW dipanggil, yang diasaskan oleh Haniza Talha. Jadi mereka sudah bersedia dengan cabang-cabang ini untuk tujuan apa? Untuk tujuan kalau kita tengok nanti mereka yang masih berada di dalam parti ini untuk memastikan mereka mula mengambil alih parti daripada dalam. Sebab itu penting sebenarnya kita kena bersedia dalam menghadapi mereka. Pilihan raya parti tidak lama lagi. Berkemungkinan besar paling awal tahun hadapan. Paling awal lah. Kalau tahun hadapan tak berlangsung, dia akan tambah lagi 18 bulan daripada tahun hadapan. Mungkinan 2021 atau 2022. 2021, 2022 dia bergantung kepada bila PRU itu akan berlangsung. Namun pemilihan parti ini dilihat, orang kata, oh tak sengit dah sebab kita dah tak ada kartel di dalam parti. Jangan pernah fikir macam tu. Kerana kita kena ingat, kartel-kartel ini dia tidak nampak tetapi mereka ada. Dia tidak nampak tetapi mereka ada. Dan nampak bibit-bibit itu sudah ada di dalam, malah di dalam negeri-negeri kita. Termasuk negeri saya Sarawak sendiri sudah ada bibit-bibit tersebut. Saya malas nak sebut nama, malas nak glamourkan dia, tetapi sudah ada bibit-bibit. Nampak hari ini jelas apabila ada di antara mereka yang cuba buat polis report kepada saya di atas dinner yang saya sendiri nak organise di bawah NGO saya yang tidak ada kena-mengena. Saya tidak ada kena-mengena. Ini saya nak bagi tahu secara live bahawa apa dinner yang saya nak buat adalah di bawah organisasi NGO dan event management company saya sendiri, syarikat saya sendiri, dan tidak ada kena-mengena dengan MPN Negeri Sarawak. Majlis Pimpinan Negeri Sarawak tidak ada kena-mengena. Jadi kalau tidak ada kena-mengena dengan MPN Sarawak, kenapa saya kena minta kebenaran dengan MPN Sarawak?
Kenapa saya kena minta kebenaran dengan MPN Sarawak? Apabila benda itu tidak ada kena-mena dengan MPN Sarawak. Poster yang diedarkan itu pun sebenarnya bukan poster official dinner saya. Itu bukan official dinner saya. Saya pun tak tahu bagaimana poster itu boleh tersebar sedangkan poster saya belum lagi keluar. Pengumuman official dinner saya akan berlangsung pada malam ini. Malam ni baru saya nak officiatekan dinner saya. Poster saya akan keluar dalam esok hari. Tetapi dan malam ini baru saya nak announce berkenaan dengan website saya binanegara.org dan dinner yang saya akan buat pada 19 hari bulan 9 2020 di Bangi Avenue. Dan sesiapa yang nak membeli meja bernilai RM2,000, RM5,000, RM20,000 dan RM50,000 bolehlah pergi ke binanegara.org. Orang kata, oh mahal ni meja kau, dia kata. Ini bina negara, tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya bina Iswardi, bukan bina kekayaan Iswardi. Tak. Duit itu saya masukkan dalam satu akaun khas khusus dan akaun itu saya audit supaya mereka-mereka yang menderma kepada akaun tersebut boleh melihat ke mana duit itu disalurkan, kepada siapa kita salurkan duit tersebut sebagai bantuan kita dalam mereka menghadapi pilihan raya. Dan pilihan raya tak semestinya pilihan raya. NGO mana yang kita nak bantu, kita akan bantu. Tak semestinya pilihan raya. Kenapa kita nak bantu NGO ini? Sebab kita nak bina negara. Siapa lagi nak bagi duit dekat kita nak bina negara ni, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa lagi nak bantu kita dalam bina negara ni? Nak harapkan duit kerajaan? Mampuslah kerajaan untuk nak bagi duit kepada orang parti pembangkang macam kita ni. Of course ni nak bagi pada parti-parti dia. Kita lah yang kena berusaha. Kita lah yang kena berusaha sekarang ni dalam kita nak menangkis, dalam kita nak membina balik negara, mengambil alih negara kita daripada pengkhianat. Tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan usaha baru. Rafizi pernah buat benda ni dahulu. Bina semula negara pada PRU ke-14 lepas. Dia pernah buat. Dia initiatekan benda ni. Saya hanya menyambung tugasan beliau tetapi dalam model yang lain, dalam bentuk yang lain. So di samping kita jual merchandise, kita juga jual fundraising dinner kita. Untuk tujuan apa? Tujuan kita adalah untuk membantu calon-calon kita. Kat mana kita dapat duit? Kat mana kita nak dapat dana? Kat mana kita nak buat kajian nanti? Duit-duit ini, dana-dana ini kita gunakan untuk kita nak membuat kajian, untuk kita nak memulakan kempen, untuk kita nak memulakan NGO kita. Kat mana nak ada dana? Saya nak pergi travel seluruh Malaysia. Dapat duit daripada mana? Ada orang kata tadi, macam mana saya boleh travel utara, selatan dan sebagainya. Ya, saya ada duit poket saya sendiri. Tetapi dalam masa sama saya ada keluarga saya untuk saya nak feed untuk keluarga saya, untuk saya nak bagi kehidupan saya. Takkan saya nak gunakan kesemua duit itu untuk perjalanan saya. Bagaimana dengan kehidupan saya, saya kena travel seluruh Semenanjung ini. Minggu depan saya kena pergi Kuantan, dalam minggu depan ni saya kena pergi Melaka, kemudian saya nak kena ke Johor pula. Ada banyak tempat yang saya kena pergi, ada kena tempat yang saya kena jelajah. Sepatutnya saya pergi Perak malam ni tapi tak jadi nak pergi Perak malam ni. So benda-benda macam tu sebenarnya perjalanan ini memerlukan pengorbanan. Kadang-kadang apa yang saya minta daripada tuan-tuan dan puan-puan tak banyak. Saya live tiap-tiap malam. Saya live tiap-tiap malam ni untuk tujuan apa? Untuk tujuan supaya kita dapat kesedaran tentang politik. Apa tujuan saya buat live tiap malam ni? Saya membina momentum supaya rakyat terus mendapat informasi terkini mengenai apa yang tidak dilaporkan di dalam berita, apa yang berlaku yang tidak diketahui. Tujuannya adalah apa? Untuk memastikan negara yang kita nak bina adalah negara yang lebih baik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya takkan buat benda ni selama-lamanya. Tapi sekurang-kurangnya masa yang saya ada ni, tenaga yang saya ada pada masa ini, kesihatan yang saya ada pada masa ini yang saya akan gunakan sebaik mungkin untuk kita nak menghadapi situasi negara yang ada. Kita nak berlawan dengan UMNO, dengan PAS, dengan Bersatu yang mempunyai dana bilion, tuan-tuan dan puan. Bilion. Kita apa yang kita ada? Kita ada semangat, kita ada keyakinan, kita ada kemampuan, kita ada orang-orang seperti tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup hendak membantu kita dalam menghadapi situasi dan suasana yang ada sebagaimana yang kita ada pada hari ini, insyaAllah. Seperti mana yang saya kata, merchandise kita ada, kita punya donation pun ada di dalam page tersebut, di dalam website tersebut, binanegara.org, pergi ke sana. Okey, habis saya bercakap tentang binanegara.org, kita bercakap pula tentang ada tak kemungkinan PRU ini akan berlangsung dalam masa yang terdekat ini. Tadi kita ada tersebar berita mengatakan bahawa PRU akan diadakan dalam masa yang terdekat. Dia kata kalau PRU ni berkemungkinan PRU Muhyiddin akan buat PRU ini dalam masa serentak dengan pilihan raya negeri Sarawak. Okey. Satu perkara kita kena jelas. Kita kena timbang benda ini dari perspektif
orang yang nak melakukan sesuatu tugasan. Apabila Muhyiddin dia nak membuat satu keputusan, dia kena memikirkan beberapa perkara. Perkara pertama yang dia kena fikirkan adalah, adakah dia dipanggil cost dipanggil sebagai cost benefit analysis, kan? Cost benefit analysis. Daripada segi cost dan daripada segi benefit, yang mana satu memberi kelebihan kepada beliau, yang mana satu memberi keupayaan kepada beliau. Maksudnya, kalau diadakan pilihan raya dalam masa yang terdekat ini, adakah ia satu kelebihan atau satu kekurangan kepada beliau? Adakah dia satu kemenangan ataupun suatu kekalahan kepada beliau? Sebab itu kita kena timbang sebagaimana beliau menimbang. Kalau kita kepaham satu perkara, Parti Bersatu ini adalah parti yang belum lagi sebenarnya mendapat full kelulusan, kerana apa? Pemilihan parti mereka belum lagi berlangsung dengan jayanya. Mereka belum berjaya mengadakan pemilihan parti majlis tertinggi mereka. Di peringkat cabang, peringkat cawangan mereka dah mula buang. Mereka dah mula buat. Tetapi di peringkat tertinggi, di peringkat pusat, mereka belum lagi berjaya melakukan apa yang dibagi sebagai pilihan presiden dan sebagainya, belum lengkap. Dan sekiranya benda ini tidak dilakukan dalam kadar segera, maka kemungkinan lesen Bersatu itu, Parti Bersatu itu boleh ditarik balik sekiranya benda ini tidak dijayakan. Sebab itu saya kata 3 tahun dia kena buat pemilihan, dia boleh extend tambah 18 bulan. Okey, tak cukup, tak habis lagi 18 bulan ni. Tetapi kalau sekiranya mereka buat dalam keadaan ini, dalam keadaan sekarang ini, ditakdirkan mereka kalah, bagaimana nasib parti politik mereka selepas ini? Adakah mereka boleh meneruskan parti politik ini? Sebab itu saya kata Muhyiddin punya pemikiran, dia kalau boleh tidak mahu melakukan pilihan raya dalam masa yang terdekat. Dia kalau boleh, dia nak melakukan pilihan raya dalam masa habis tempoh. Maksudnya habiskan term 5 tahun dan dia akan buat pilihan raya tersebut. Namun begitu, kita kena faham, desakan itu datang daripada parti seperti UMNO. Desakan itu datang parti seperti PAS. PAS ni dia tak mendesak sangat. So bagi dia sekarang ni dia dah berkuasa, tak apalah. Tetapi desakan itu paling banyak berada di dalam parti seperti UMNO. Saya sebut tadi bahawa ada kemungkinan Bersatu dalam usaha untuk ambil alih UMNO. Kenapa perlu dia nak memberi ruang kepada UMNO menang dalam pilihan raya yang akan datang ini? Kita kena faham, UMNO dan PAS akan melawan Bersatu dalam satu pakatan yang dinamakan sebagai Muafakat Nasional. Dan Muafakat Nasional ini akan menentang Bersatu di hampir semua kawasan di Malaysia ini. Mereka akan melawan Bersatu di seluruh kawasan di semenanjung Malaysia. Kalau mereka diberi peluang untuk melawan UMNO dan dibuat snap election dalam masa yang terdekat, ada tak kemungkinan bahawa mereka mempunyai kekuatan untuk menentang UMNO, untuk menentang PAS di kawasan-kawasan yang sepatutnya mereka bertanding? Jawapannya tidak ada. Bersatu tahu dia tidak ada kekuatan tersebut. Bersatu tahu dia tidak mempunyai kemampuan tersebut. Bersatu tahu mereka tidak mempunyai dana untuk menghadapi PRU, menentang UMNO, menentang PAS, apatah lagi nak menentang Pakatan Harapan. Jadi dalam keadaan tersebut, Bersatu perlu buat apa? Bersatu dalam keadaan ini perlu dalam situasi yang ada menimbang untuk extendkan negara ini selama mungkin. Pilihan untuk extendkan pemerintahan Muhyiddin Yassin ini selama mungkin bagi memastikan kerajaan ini terus berkuasa sehingga ke akhir penggal. Namun begitu, ini disclaimer saya nak bagi, kan? Minum dulu. Sakit tekak ni. Namun begitu, ini disclaimer saya nak bagi. Ada kemungkinan pilihan raya itu dilakukan dalam masa yang terdekat. Kenapa? Ada beberapa perkara. Sekarang ini ada 2-3 orang ahli parlimen sekarang ini sedang menunggu kira-kira untuk melompat. Dan sekiranya mereka melompat dalam keadaan sekarang ini, adalah lebih baik seperti mana yang berlaku di Sabah, Muhyiddin Yassin mengumumkan pilihan raya umum, snap election, berbanding dengan dia redha kepada pertukaran kerajaan. Itu kesilapan Mahathir dahulu apabila beliau mengumumkan meletak jawatan. Itu kesilapan. Sepatutnya dibuat macam mana Syafiq Abdal buat, iaitu apabila mengumumkan pilihan raya umum, bubar parlimen. Tetapi dia tak pergi bubar parlimen, sebaliknya dia meletak jawatan. Dan bila meletak jawatan, kena bagi kepada orang yang layak. Siapa orang layak? Agong yang kena buat pilihan. So dalam situasi ni, saya percaya, dan benda ini dah ada internal punya discussion dan juga information.
terdapat beberapa orang yang sekarang ini sudah bersiap sedia untuk melompat. Kenapa mereka tidak melompat? Jawapan paling kuat kenapa mereka tidak melompat. Sebab apa? Sekiranya mereka melompat, Muhyiddin Yassin akan mengumumkan berlakunya pilihan raya umum dalam masa yang terdekat. Sebab itu kalau kita tengok sekarang ini jentera-jentera SPR sudah mula membuat latihan dan sudah mula membuat pergi ke sana sini bersedia untuk menghadapi kemungkinan pilihan raya umum. Namun begitu tuan-tuan puan, kalaupun mereka pergi kepada latihan pilihan raya umum, belum tentu akan berlaku pilihan raya umum. Ini semua dalam menghadapi kemungkinan kerana apa? Kita berada dalam situasi COVID, dan sekiranya pilihan raya umum itu berlaku dalam masa yang terdekat, maka mereka sudah bersedia menghadapi situasi dan keadaan tersebut. Ini merupakan perkiraan yang Muhyiddin kena fikir. Kerajaan kena fikir. Bersatu kena fikir. Sebab mereka merupakan salah satu-satunya parti dalam sejarah Malaysia yang tidak kuat, yang mempunyai hanya lebih kurang 20 ahli parlimen, tetapi mereka menjadi pemerintah dan kerajaan dan memegang jawatan menteri dan timbalan menteri paling banyak di dalam sejarah di dalam negara sekarang ini. Jadi mereka kena buat kiraan-kiraan tersebut. Mereka kena rancang kiraan-kiraan tersebut. Tetapi kalau ditakdirkan berlaku pilihan raya, kemungkinan bila berlaku pilihan raya ni? Paling awal saya boleh jangkakan adalah pada bulan 3 pada tahun hadapan. Itu paling awal. Kenapa? Kenapa saya kata bulan 3 pada tahun hadapan? Bajet akan dibentangkan pada bulan November ini. Bulan November ini akan sebenarnya Oktober atau November. Bulan November ni bajet negara akan mula dibentangkan, dan bajet itu akan menjadi penentu. Yang pertama, sama ada Muhyiddin Yassin mempunyai majoriti atau tidak. Kita kena tahu satu ahli parlimen diorang sekarang ini sedang berada di dalam keadaan stroke. Dia berada di dalam stroke, dalam sakit. Jadi dia tidak boleh datang ke parlimen. Namun begitu, itu menjadi tanda arah sama ada dia masih mempunyai sokongan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian katakanlah dia mendapat kelulusan, maka benda itu akan dibawa ke bulan. Kenapa bulan Mac saya kata? Sebab apa? Bajet biasanya kerajaan akan rilis pada bulan Februari. So bila bajet rilis pada bulan Februari, mudah mereka untuk nak setkan dia punya projek-projek ini untuk dapatkan bajet-bajet sebagaimana yang sepatutnya mereka dapat pada yang tahun lepas ni. Payment sepatutnya dah settle lah. Itu pada anggapan saya. Itu pada telahan saya, dan itu pada kiraan-kiraan saya secara orang kata apa, secara generalnya lah. Namun begitu saya nampak dalam kiraan ini tidaklah berapa selesa sebenarnya untuk Muhyiddin nak buat pilihan raya snap election dalam masa yang terlalu dekat ini. Kenapa? Saya kata tadi bajet keluar bulan 2, bulan 3 dia nak buat snap election. Bagaimana dia nak cukup untuk dapatkan bajet-bajet tersebut untuk kroni-kroni dia bagi menghadapi pilihan raya, nak lawan UMNO, nak lawan PAS, nak lawan dengan Pakatan Harapan, sedangkan bajet yang sepatutnya dikeluarkan tak berjaya nak dikeluarkan. Dalam keadaan itu tuan-tuan dan puan-puan, maka sebab itu dia kena menunggu sehingga at least habis term 3 tahun. So kalau kita tengok 3 tahun, Mei 2018, Mei 2019, Mei 2020, 3 tahun. Habis term 3 tahun itu, maka dia kena carry bulan 5 maksudnya dia kena carry selepas itu. Selepas itu lebih kurang dalam hujung tahun hadapan. Jadi saya kira, ini kira juga kita kena faham benda ni semuanya kira-kira. Siapa yang tulis dalam Facebook ke, tulis dalam page, itu semua mesti kira-kira. Yang tahu, even sebenarnya Muhyiddin sendiri pun tak tahu bila dia nak buat snap election, bila dia nak buat election, dia kena buat kira-kira dia juga. So saya nampak kalau dia nak habiskan 3 term sebagai ahli parlimen, nak ambil pencen lah 3 tahun, maka term yang paling habis adalah tahun hadapan, Mei 2021 tahun hadapan. So dia kena carry sehingga ke hujung tahun, dan pada waktu itu kalau dia bijak, bulan 2 punya bajet tu dia sudah bagi siap-siap kepada kroni, sudah bersedia untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang. Kenapa saya kata ujung 2021 tu lagi logical? Kerana pada masa itu kita sepatutnya ekonomi sudah hampir pulih, dan dalam pada masa itu COVID pada masa itu hopefully dah jumpa penawar. Sekarang ini COVID dikatakan akan mengambil masa 1-2 tahun untuk nak jumpa penawar dia sebab human trial, dan bila dia dapat penawar itu lebih mudah, bukanlah penawar tapi dia punya vaksin lebih mudah untuk nak menghadapi pilihan raya dalam situasi tersebut. Sebab itu saya kata dia akan carry sehingga hujung tahun hadapan. Hujung tahun hadapan adalah lebih logical untuk Muhyiddin nak mengadakan pilihan raya. Masa itu dia dah settlekan hal Mahathir, dia dah settlekan hal dia punya parti, dia dah mendaftarkan dengan sah, dia dah dapat dana, dia sudah mula melakukan kerja-kerja yang sepatutnya dilakukan. Tahun ini dia tak sempat dapat dana tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Bajet tahun hari itu
bulan 2 keluar, kemudian tukar kerajaan, tak sempat untuk dia nak dapatkan bajet-bajet tu. Maka bajet ini adalah penting, crucial untuk dia nak memastikan bahawa dapat dia punya saluran-saluran ini bagi menghadapi PRU yang akan datang. Kenapa benda ini penting? Dana ini penting. Nak bertanding tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya pun buat Bina Negara .org ni. Apa tujuannya? Nak dapatkan dana. Kita nak buat pilihan raya, nak buat politik ni tuan-tuan. Ingat ada orang bagi duit ke? Tak ada orang bagi duit. Jadi nak bagi duit kepada, maksudnya tak bagi gaji lah. Nak membina negara kita ni, kita kena dapatkan. Saya buat crowdfunding. Ini dipanggil crowdfunding. Dan saya bukannya tak biasa buat crowdfunding. Saya biasa buat crowdfunding. Saya pun dulu antara orang yang buat crowdfunding untuk projek-projek bisnes-bisnes saya. Itu biasa. Ini benda yang saya buat ni adalah normal. Saya buat website saya sebagainya. Jadi dia perlukan duit, perlukan dana. Contohnya setiap DUN yang nak bertanding sekurang-kurangnya dia memerlukan dalam lingkungan 500,000 satu DUN. Satu parlimen sekurang-kurangnya dia memerlukan 1 juta ringgit. 222 parlimen dia memerlukan 222 juta ringgit untuk parlimen, tidak termasuk DUN. 222 juta ringgit ada lebih 500 Dewan Undangan Negeri di seluruh Malaysia. Bagaimana dia nak spend almost 1 billion ringgit, dan itu pun belum ada jaminan untuk dia nak menang Malaysia. Sebab pilihan raya yang akan datang ini, dia nak memastikan bahawa mereka menang Malaysia ini. Itu merupakan perkara yang sangat mereka perlukan dalam situasi, dalam keadaan yang ada di dalam negara kita sekarang ini. Sudah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham dan kita kena tahu situasi. Apabila kita berjaya dan tahu situasi ini, baru kita boleh bersedia. Sekarang hari ini orang daripada Terengganu dah mula call saya tanya bagaimana saya dapat turun Terengganu ke tidak, sebab mereka kena bersedia untuk menghadapi pilihan raya snap election yang akan datang, insya-Allah. Mereka daripada Negeri Sembilan pun sudah mula call. Mereka daripada even Selangor dan juga Kuala Lumpur pun sendiri sudah mula call, bertanyakan kalau boleh saya datang. Dan insya-Allah saya akan buat satu gathering untuk kawan-kawan Bina Negara pada minggu hadapan. Yang tu saya dah maklumkan di dalam grup masing-masing. Namun begitu, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya pledge, saya merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini kita dalam usaha untuk membina negara, dan dalam usaha kita ini kita perlukan tuan-tuan dan puan-puan, tak sedikit banyak tenaga. Bukan duit saja. Duit itu satu hal, boleh donation dalam saya punya website. Tetapi tenaga, kita perlukan ramai pacah-pacah. Pacah ni apa? Polling agent, counting agent. Kita perlukan tenaga anda. Kita perlukan masa anda. Kita perlukan juga ramai orang membantu daripada segi kita punya phone bank. Kita akan call setiap pengundi-pengundi. Kita perlukan juga orang untuk campaign on the ground. Kita perlu juga orang untuk jadi kita punya pacar, saya dah sebut tadi, jentera-jentera kita. Di setiap negeri kita perlukan jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Dan anda tak perlu pun join Parti Keadilan Rakyat. Tak perlu. Tapi saya perlu mereka yang betul-betul nak berjuang demi nak memastikan negara ini kita rampas balik daripada pengkhianat-pengkhianat yang menghancurkan negara kita. Kita tengok dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya sedih. Ramai orang-orang kita tak ada kerja. Dan ramai pemuda-pemuda yang telah dibuang kerja. Sedangkan pihak menteri dapat 2 gaji, dapat GLC lagi, dapat menteri, makan pula lobster yang disponsor oleh GLC di dalam parlimen. Apa perangai macam ni? Rakyat hidup susah dekat bawah, tetapi mereka boleh bersenang lenang dalam keadaan yang ada sekarang ni. Apa artinya macam ni tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itu saya nak, kalau boleh, kita, semua kita, saya bagi masa saya bagi otak pemikiran saya bagi tenaga, saya bagi kesihatan saya. Untuk apa saya buat live setiap malam dengan puan-puan? Saya tak kira orang tengok ke orang tak tengok. Buat apa saya memekak setiap malam dengan puan-puan? Kerana saya nak memastikan bahawa pengkhianat-pengkhianat ini menghadapi kesukaran dalam mereka nak menang balik Malaysia ni. Kita nak buat negara Malaysia yang baru, jauh daripada pengkhianat, jauh daripada kartel. Kita buang semua kartel-kartel ni, dan kita nak pastikan bahawa negara kita diperintah dengan cara, kaedah dan juga wawasan serta visi yang betul. Itu yang sebenarnya kita punya aspirasi. Bukan untuk saya, bukan untuk Iswardi, bukan untuk tuan-tuan, tapi untuk anak, cucu, cicit kita, bangsa kita. Di mana suatu hari nanti saya nampak tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mampu membawa negara kita kepada negara yang lebih baik, kepada negara yang lebih baik, yang orang tak nampak bila kita nampak Malaysia, oh negara korup ni, negara yang rasuah ni. Kita tak nak orang nampak kita macam tu. Negara ini sebenarnya resources kita banyak. Kita negara ini minyak ada, bala ada, emas ada, banyak resources kita ada. Tetapi orang-orang yang tamak inilah
orang-orang yang tamak inilah yang merosakkan kita punya negara kita sehingga menjadi sedemikian. Okey, itu saya kata tadi. InsyaAllah saya mamak pun dah kata kena balik. Malam esok kita akan bersama lagi insyaAllah. Seperti saya kata, siapa yang nak mark ini boleh pergi ke binanegara.org. Saya punya table pun ada dijual di sana. Merchandise lain ada dijual di sana. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, itu je cara. Donation pun boleh buat dekat sana, terus direct ke sana. Ada yang tanya kepada saya, macam mana nak buat donation kepada Iswardi? Pergi ke sana, binanegara.org, contribute di sana. Mamak pun dah panggil saya kena balik. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita tak ramai tapi kita ada. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Mamak ni dia main lampu lah pula. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.